Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah pembentangan mengenai Professional Employment Program Workshop bagi program ini daripada grup 3 yang terdiri daripada 5 pembentang dan pembentang akan memperkenalkan diri dalam slot masing-masing. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Anwar. Yang pertama adalah pengenalan. Seminar ini dilaksanakan bagi tujuan untuk memberikan pendedahan mengenai penyampaian yang berkaitan dengan kemahiran komunikasi. Selain itu juga, seminar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendedahan kepada pelajar mengenai kebolehpasaran dalam bidang pekerjaan. Dalam seminar ini, juga memfokuskan kepada 4 aktiviti utama iaitu Broken Phone, Gallery Walk, TED Talk dan mock interview. Dengan setiap aktiviti ini mempunyai objektif yang tersendiri untuk dicapai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aina binti Rahman akan menerangkan tentang matlamat dan objektif program ini. Jadi, apakah signifikan program ini? Program ini signifikan terutamanya kepada para graduan yang ingin menyiapkan diri sebelum ke alam pekerjaan. Ianya juga menyepadukan kemahiran komunikasi sosial bersama-sama dengan kandungan terkini yang sesuai dengan kebimbangan peserta mengenai kebolehpasaran pekerjaan. Di samping itu, program ini membantu majikan memperoleh pekerja yang berpotensi untuk memperbaiki kekurangan kemahiran serta menguasai kemahiran yang diperlukan untuk menjadi bersedia bekerja berdasarkan keputusan kajian yang dijalankan sebelum mengusul program ini. Jadi, apakah objektif untuk program ini yang perlu dicapai? Atribut graduan akan dibentuk melalui kemahiran kebolehsuaian, iaitu membina kemahiran kebolehsuaian pelajar pada taraf globalisasi sistem pekerjaan agar dapat menyelesaikan sebarang isu berbangkit secara inovatif. Yang kedua adalah melalui kemahiran berkomunikasi. Jadi, pengukuhan kemahiran berinteraksi secara interpersonal dan intrapersonal terhadap intipati ruang pekerjaan, komuniti dalam bidang kerja serta kemahiran menyangka dan membahas idea rakan sekerja secara rasional. Baik, terima kasih Cik Aina. Sebelum saya memperkenalkan diri pada bahagian seterusnya, izinkan saya untuk menerangkan mengenai objektif yang ketiga bagi objektif kemahiran graduan di mana ia tertumpu kepada memupuk kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan pelajar di mana ia membolehkan pelajar untuk mewujudkan dan juga mengasah perungan profesional yang sedia ada bersama rakan sekerja ataupun rakan sepasukan untuk menyelesaikan tugasan yang telah pun dipertanggungjawabkan. Dan sekarang kita akan pergi kepada bahagian seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Eliana binti Almond dan saya pula akan membahaskan mengenai sasaran peserta bagi program ini di mana penyertaan bagi program ini adalah terbuku kepada 50 pelajar Sekolah Kebangsaan Azman Hashim UTM atau lebih dikenali sebagai AHIPS. Mengapa kami memilih pelajar daripada AHIPS ini adalah kerana mereka didukung dengan ilmu yang telah dipelajari sepanjang tempoh pengajian yang berteraskan accounting, employability dan sebagainya dan juga selaras dengan silibus program ini. Maka program ini mampu memaksimalkan kadar kemampuan diri pelajar dan membaik pulih apa yang ada di dalam diri pelajar untuk kualiti di dalam alam pekerjaan nanti. Dari segi penceramah jemputan pula, kami memilih penceramah dalam kalangan pensyarah HIPS itu sendiri di mana bidang mereka adalah tertumpu pada 3 bahagian iaitu bahagian pertama Strategic Management, bahagian yang kedua Strategic Innovative Marketing dan bahagian yang ketiga Leading Talent in Organizations yang selari dengan silibus program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmin Azizi. Saya akan menerangkan tentang jadual pelaksanaan program. Jadi program kita akan berjalan pada hari Jumaat dan Sabtu, 2 hari berturut-turut. Jadi untuk hari pertama, hari Jumaat, kita ada topik ice breaking. Untuk ice breaking ni kita akan jalankan dalam pukul 10 sampai pukul 12, ini 2 jam. Jam pertama kita akan adakan aktiviti broken telephone. Yang aktiviti ini membantu memanaskan ruang pembelajaran serta produktiviti peserta. Jam kedua kita akan adakan aktiviti gallery walk di mana aktiviti ini pelajar bergerak secara fizikal di sekeliling bilik untuk membincangkan tajuk pembelajaran. Seterusnya untuk hari Sabtu, yang ini berkaitan topik career building pada jam yang sama juga 10 hingga 12. Pada jam pertama kita akan mengadakan TED Talk, iaitu ini aktiviti yang membincangkan tentang local labour market dan tips interview dan lain-lain.
Ceramah ini akan diberikan oleh penceramah jemputan, yang ini daripada pensyarah HIPS. Jam yang kedua, kita akan mengadakan mock interview. Ini semua input-input yang telah diberikan kepada pelajar pada TED Talk aktiviti pertama tadi akan digunakan oleh pelajar untuk menjalankan aktiviti mock interview. Untuk menerangkan secara terperinci apa ini aktiviti-aktiviti yang telah disebutkan tadi. Jadi untuk aktiviti pertama yang kita akan adakan pada hari Jumaat pukul 10, aktiviti ini berobjektif untuk membolehkan pelajar untuk berada dalam keadaan aktif di dalam ruang pembelajaran tanpa rasa bosan. Antara sebab-sebab kita memilih aktiviti ini adalah yang pertama, ia berkesan sebagai latihan membina pasukan dalam ruang korporat dan dalam kalangan rakan-rakan. Yang kedua ialah ia dapat membangunkan kemahiran berfikir kepada peserta supaya sentiasa aktif dalam program. Untuk aktiviti seterusnya yang akan kita adakan pada jam kedua untuk hari Jumaat adalah gallery walk. Yang ini pelajar perlu membuat infografik berdasarkan tajuk yang diberi, keusahawanan. Gallery walk ini adalah salah satu teknik pembelajaran aktif dan kooperatif di mana peserta dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Antara sebab pemilihan gallery walk dalam program ini adalah untuk membolehkan peserta berkongsi idea berkaitan topik yang diberikan dengan peserta yang lain. Yang kedua adalah oleh kerana strategi ini memerlukan pelajar bergerak secara fizikal di sekeliling ruang pembelajaran, ia boleh menarik minat dan membantu peserta untuk lebih produktif dalam berfikir. Jadi untuk aktiviti seterusnya, aktiviti TED Talks yang akan diadakan pada hari Sabtu jam pertama ialah aktiviti yang menjemput penceramah jemputan daripada kalangan pensyarah HIPS, iaitu Azman Hashim International Business School. Topik diberikan adalah berkaitan tips pasaran pekerjaan semasa untuk graduan. TED Talks adalah ceramah dan persembahan ringkas, berangkumi pelbagai subtopik untuk memupuk pembelajaran dan sebagai inspirasi kepada semua peserta. TED Talks berfungsi seperti mana yang kita tahu, penceramah kita adalah daripada kalangan profesional yang mempunyai banyak pengalaman. Oleh sebab itu, peserta dapat mendengar tips dan perkongsian daripada penceramah secara terus. Peserta dapat mengajukan soalan jika ada pertanyaan. Untuk aktiviti terakhir, kita akan mengadakan aktiviti mock interview pada hari Sabtu dan jam kedua. Pelajar akan dibagi secara berdua-dua untuk temuduga. Dalam aktiviti ini, pelajar akan berlatih temuduga pekerjaan dan mendapat pengalaman untuk temuduga. Dan pada akhir temuduga mock interview dan pada akhir aktiviti ini, pelajar akan menerima maklum balas mengenai temuduga mereka dan membolehkan mereka lebih bersedia untuk temuduga seterusnya. Antara sebab kita memilih aktiviti ini untuk program kita adalah kerana ia berkesan untuk membaiki kebolehan peserta dalam temuduga kerana mereka juga berpeluang menganalisa temuduga dari perspektif seorang penemuduga. Baik, terima kasih Encik Azmil. Sekarang ini saya akan menerangkan mengenai intipati anggaran pendapatan. Jika kita lihat di sini, ada dua sumber utama yang kami anggarkan, iaitu daripada peruntukan daripada Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Dan kita lihat di sini, hanya RM300 sahaja yang kami mohon kerana tumpuan utama kami adalah terhadap penyertaan pelajar. Di mana penyertaan pelajar, jika kita lihat di sini juga, RM50 satu orang bagi satu hari. Dan kita sudah maklum bahawa program ini adalah berlangsung sebanyak selama 2 hari. Makanya, jika seorang pelajar itu menyertai program ini selama 2 hari, seorang pelajar perlu membayar sebanyak RM100. Maka kita darabkan RM100 dengan 50 penyertaan dan kita mendapat total sebanyak RM5,000. Dan campurkan pula dengan anggaran pendapatan daripada Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan kita akan mendapat sebanyak RM5,300. Okey, seterusnya adalah bahagian B, anggaran pembelanjaan. Yang pertama adalah tempat, iaitu Dewan. Harga dia adalah RM400 per unit. So, kuantiti dia 2. Untuk 2 hari, jumlah dia adalah RM800. Yang kedua adalah alat. Alat ni ada 2. Yang pertama, kad Manila. Harga per unit adalah RM1. Kuantiti 10. So, jumlah dia adalah 10. Seterusnya adalah pen marker, harga dia RM1.50. Kuantiti dia adalah 20. So jumlah dia adalah 30. Jumlah untuk alatan adalah 40, iaitu kad Manila dan
marker pen. Seterusnya adalah upah penceramah. RM150 per hari. Kita ada 2 hari, so total dia RM300. Yang ketiga adalah hadiah dan sagu hati, iaitu ECJ dan cenderamata untuk penceramah. Jumlah dia adalah 20, kuantiti dia ada 1. Seterusnya adalah makanan. RM5 per pack. Jumlah dia 200, 200 pack makanan, iaitu 50 untuk breakfast, 50 untuk lunch, jadi 100, dan 50 lagi untuk lunch hari kedua dan breakfast hari kedua. So total dia adalah 200. Jumlah untuk makanan adalah RM1,000. Manakala minuman pula sama, iaitu harga dia RM1. Jumlah kuantiti minuman adalah 200 pack. So harga dia adalah RM100. Jumlah keseluruhan pembelanjaan adalah RM2,360. Okey, terima kasih. Jadi kita teruskan dengan menilai dan memantau. Menilai dan memantau ini diperlukan untuk memastikan keberkesanan program ini yang dilakukan. Okey, jadi program ini memastikan setiap peserta yang menyertai program ini dapat menyiapkan diri sebelum ke alam pekerjaan dari segi kemahiran yang kita highlightkan, iaitu kebolehkesuaian, kemahiran komunikasi dan kemahiran kepimpinan dan kemahiran kerja berpasukan. Okey, mana kata dalam kemahiran yang kita letakkan ni, yang kita highlightkan dalam program ini, dapat membantu mereka sebelum untuk mereka asah sebelum ke alam pekerjaan. Sampai itu, program ini juga membantu majikan memperoleh pekerja yang berpotensi untuk memperbaiki kekurangan kemahiran. Jadi, setiap majikan dapat pekerja yang mahir dalam kebersesuaian, kemahiran komunikasi, jadi kemahiran kepimpinan. Jadi daripada program ini kita dapat memastikan keberkesanan program ini, dan majikan ini, setiap majikan mendapat pekerja yang mahir dalam kemahiran yang kita highlightkan ini. Jadi untuk memastikan program ini berkesan, jadi kita ada sediakan borang responden untuk melihat keberkesanan program ini. Dalam borang responden ini kita ada beberapa kriteria yang kita lihat. Seminar ini, program ini merangkumi keperluan bagi melahirkan graduan yang mahir dalam kemahiran yang dijelaskan. Mana kata, adakah dalam seminar ini adakah kemahiran yang kita highlightkan tu, yang kita terapkan tu merangkumi apa yang mereka nak, apa yang mereka perlukan. Yang kedua, adakah objektif menunjukkan pemahaman yang jelas tentang tujuan seminar. Adakah program ini tercapai objektif yang kita lakukan tu, yang kita nak capai. Yang ketiga, masalah dan penyelesaian adalah logik dan bersesuai. Skop program adalah logik dan bersesuaian untuk bakal graduan UTM. Jadi mana kata skop program kita ni sesuai ke tidak? Adakah kemahiran yang kita highlightkan tu diperlukan dalam alam pekerjaan untuk bakal graduan UTM ini? Seterusnya, seminar yang dijadwalkan merangkumi kemahiran yang mencukupi untuk bakal graduan UTM. Kriteria seterusnya, aktiviti yang dijadwalkan sangat memberi impak kepada bakal graduan UTM. Adakah kemahiran-kemahiran yang kita suggestkan tu, yang kita ajar, akan memberi impak kepada mereka semasa alam pekerjaan mereka nanti. Seterusnya, pengolahan media pengajaran sangat sesuai dengan objektif seminar. Adakah apa bahan-bahan yang kita gunakan semasa pengajaran tu berkesan dan memberi kesan kepada mereka? Adakah mereka dapat objektif yang kita perlukan, objektif yang kita nak? Seterusnya, kandungan pembelajaran mudah difahami serta berkait rapat dengan keperluan graduan UTM. Okey, daripada kriteria itu, mereka boleh bagi markah berapa, adakah daripada 1 hingga 4, adakah yang mana lebih berkesan dan mana yang kurang. Okey, pada bawah tu kita ada nilai kadar kesukaran daripada 1 hingga 10.
1. Seminar mudah dicapai dengan sumber dan masa yang ditetapkan. Dan 10. Seminar memerlukan pengetahuan kemahiran yang lebih mendalam, lebih banyak sumber dikongsikan. Jadi mana kata kalau daripada satu tu, makna seminar dan program ni berjalan dengan lancar dan objektif kriteria yang diperlukan tercapai. Jika 10, makna 9, 10 tu mana kata mungkin ada kekurangan daripada pihak menganjur program. Mana kata mungkin ada daripada segi yang perlu ditambah, daripada segi konten, daripada segi lecture program. Jadi mana kata selepas ini mungkin ada penambahbaikan dan pembetulan oleh pihak program untuk memastikan keberkesanan program ini tercapai. Okey, sekian. Terima kasih. Seterusnya. Okey, seterusnya adalah penutup. Diharapkan seminar ini menjadi satu platform perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat kepada bakal graduate Universiti Teknologi Malaysia. Seminar ini juga mampu membina kenalan baru semasa seminar dijalankan antara para graduate Universiti Teknologi Malaysia yang dari pelbagai bidang. Seterusnya, pengetahuan dan kesedaran berkenaan kepentingan kemahiran yang diperlukan dapat disebarluaskan di samping dapat membantu pelajar dalam membuat penyampaian dengan lebih efisien dan efektif. Sekian, terima kasih.